Hukuman mati ialah hukuman yang diputuskan oleh pihak mahkamah membabitkan pesalah dibunuh sebagai balasan jenayah, sama ada secara pancung, tembak, gantung sampai mati, suntikan maut dan sebagainya. Hukuman mati mempunyai sejarah yang lama dalam masyarakat manusia dan pernah berlaku di hampir semua kalangan masyarakat. Biasanya, hukuman mati itu dilaksanakan demi menegakkan keadilan dalam masyarakat. Hukuman mati dianggap sebagai melanggar hak asasi manusia kerana beberapa sebab. Pertama, hukuman mati tidak memberikan kesempatan untuk pemulihan dan pembaikan. Setelah pelaksanaan dilakukan, tidak ada kesempatan bagi individu tersebut untuk membuktikan bahawa mereka telah berubah atau menyedari kesalahan mereka. Kedua, sistem keadilan tidak sempurna dan terdedah terhadap kesalahan. Ada banyak kes di mana orang yang dihukum mati ternyata tidak bersalah. Kesalahan sistematik seperti saksi palsu, bukti yang tidak kukuh atau kekeliruan identiti dapat menyebabkan orang yang tidak bersalah dihukum mati. Ketiga, hukuman mati dianggap sebagai perlakuan yang tidak berkeperimanusiaan. Penggunaan hukuman mati seringkali melibatkan kaedah pelaksanaan yang menyebabkan penderitaan dan kekejaman yang tidak berkeperimanusiaan, seperti hukuman mati dengan cara penyelesaian atau pelaksanaan yang lambat dan menyeksakan. Gerak anti hukuman mati berjuang untuk menghentikan penggunaan hukuman mati dan mendorong alternatif yang lebih relevan seperti pemulihan dan pemasyaratan. Tujuan adalah untuk memastikan bahawa hak asasi manusia seperti individu dihormati dan dilindungi, malah dalam kes kejahatan yang serius. Statistik hukuman mati di Malaysia. Mengikut Deklarasi Hak Asasi Manusia Sejagat 1948, setiap orang adalah berhak kepada nyawa, kebebasan dan keselamatan diri. Dari dasar statistik, Malaysia antara 56 negara di dunia melaksanakan hukuman mati. Hukuman mati di Malaysia adalah menerusi teknik gantung sampai mati. 32 kesalahan boleh dijatuhkan hukuman mati. Daripada ini, 11 kesalahan adalah hukuman mandatori. Contoh kesalahan yang boleh dihukum mati dari aspek kanun keseksaan ialah melancarkan perang terhadap Yang di-Pertuan Agong Raja atau Yang di-Pertuan Negeri Seksyen 121. Seterusnya, kesalahan terhadap Raja-Raja Melayu Seksyen 121A, termasuk membunuh, cubaan membunuh atau mencederakan serta cubaan menghalang ahli Raja-Raja Melayu. Kemudian, persubahat bagi pihak Angkatan Tentera Malaysia Seksyen 132, pembunuhan Seksyen 302, iaitu persubahat membunuh diri Seksyen 305, manakala dari aspek selain kanun keseksaan ialah pengedaran dan penyeludupan dadah Seksyen 39B, Akta Dadah Berbahaya 1952, pemilikan senjata api Seksyen 57, Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960. Seramai 1,222 orang telah menjalani hukuman mati di Malaysia. 1,281 orang menunggu pelaksanaan hukuman mati. 73% orang yang menunggu hukuman mati adalah bagi kesalahan berkaitan dadah. Antara kes terkenal ialah Mona Fandey, seorang pelakon, pembunuh dan pengamal ilmu hitam di Malaysia. Dia dihukum bunuh bersama suaminya dan dengan seorang lagi rakan sejenayah. Selain daripada itu, Botak Chin, seorang penjenayah dan samsing Malaysia yang disabitkan dengan kesalahan memiliki senjata api dan rompakan bersenjata, dan dia dijatuhi hukuman mati kerana jenayah modal memiliki senjata api. Dia dihukum gantung pada 11 Jun 1981 pada usia 30 tahun. Selain daripada itu, kes terkenal ialah Sunny Eng, seorang warga Singapura yang membunuh teman wanitanya, Jenny Cheong, semasa perjalanan menyelam scuba di perairan Pulau Subar Laut Singapura pada Ogos 1963 ketika Singapura masih menjadi sebahagian daripada Malaysia. Jenayah itu mengejutkan Singapura dan Malaysia sebagai kes pertama bunuh tanpa mayat di kedua-dua negara. Dan Eng kemudian disabitkan kesalahan dan dihukum mati oleh Mahkamah Tinggi Singapura kerana membunuh pada Mei 1965 semata-mata berdasarkan keterangan mengikut keadaan tanpa mayat syok. Eng
akhirnya dihukum gantung di penjara Changi, Singapura pada 6 Februari 1967. Pada masa hukuman mati, Singapura telah berpisah daripada Malaysia sejak 9 Ogos 1965, 3 bulan selepas tamat pembicaraan ACT. Dalam kalangan 10 negara ASEAN, Cambodia dan Filipina telah memansuhkan sepenuhnya hukuman mati. Laos, Myanmar dan Brunei mengekalkan peruntukan hukuman mati tetapi tidak lagi melaksanakannya. Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapura dan Vietnam masih melaksanakan hukuman mati. Mengikut statistik di Asia Pasifik, Malaysia negara keempat tertinggi menjatuhkan hukuman mati selepas China, Pakistan dan Bangladesh. Pandangan agama mengenai hukuman mati. Tujuan utama hukuman mati dikenakan ke atas pesalah, sama ada kes sivil ataupun kes-kes jenayah, adalah untuk mendidik pesalah dan juga masyarakat agar menghormati hak-hak orang lain dan juga undang-undang yang sedia ada. Selain daripada mendidik, hukuman dikenakan ke atas pesalah adalah bertujuan untuk menghukum atas perbuatan yang dibuat oleh pesalah ke atas mangsa, terutamanya hukuman mati di dalam kes-kes jenayah. Dengan kata lain, hukuman mati tidak lagi dapat menyelidik pesalah secara zahir tetapi lebih kepada mendidik masyarakat serta mencegah orang lain agar tidak meniru kesalahan yang telah dibuat oleh pesalah yang telah menerima hukuman mati. Di dalam undang-undang jenayah Islam, ada beberapa kesalahan jenayah yang telah diberi peruntukan oleh syarak untuk dikenakan hukuman mati. Kesalahan-kesalahan tersebut adalah penzinah musan yang sudah kahwin, keluar daripada agama Islam, ridah, muharib yang telah membunuh mangsa, pemberontak, al-bughah, kerajaan dan pembunuh yang membunuh dengan sengaja. Buat masa ini, 108 negara sudah memasukkan hukuman mati berbanding 55 negara yang masih mengekalkannya. Walaupun 55 negara masih mengekalkan hukuman mati, namun 32 daripadanya tidak melaksanakan dalam tempoh 10 tahun. Antara negara yang masih mengekalkan hukuman mati adalah Malaysia. Kesan yang akan melanda negara kita adalah menimbulkan kegusaran dalam kalangan rakyat Malaysia, berkemungkinan berlaku lonjakan kes jenayah dan berlaku peningkatan kes berkaitan dadah. Jadi, apabila pemansuhan ini dilakukan, kerajaan perlu lebih berhati-hati untuk mengelak berlakunya kesan-kesan yang dirisaukan. Apabila hukuman mati ini dimansuhkan, mahkamah perlulah memiliki garis panduan yang jelas mengenai hukuman gantian supaya penjenayah akan menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Hal ini agar keadilan berpihak kepada mangsa dan keluarga. Kesimpulannya, gerakan anti hukuman mati masih sedang memperjuangkan hak asasi manusia seperti dinyatakan dalam Dasar UDHR. Malaysia masih melaksanakan hukuman mati bagi kesalahan yang berat kepada penjenayah yang terlibat. Sebagai masyarakat dalam kesejahteraan hidup, kita mestilah mematuhi segala undang-undang yang terdapat di Malaysia dan jauhilah dari segala aktiviti-aktiviti jenayah yang ada di Malaysia. Selain itu, ibu bapa juga memberikan peranan penting untuk memastikan anak-anak mereka tidak terjebak dalam aktiviti jenayah. Akhir sekali, sebagai masyarakat kita haruslah mempunyai kesedaran dalam diri kita supaya dalam kalangan keluarga tidak terlibat dalam aktiviti jenayah. Sekian, terima kasih.